HTML. HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language. HTML dibangunkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. HTML membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna yang lain di World Wide Web atau WWW. HTML diselia oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C ialah sebuah organisasi yang menyelia dan memantau WWW. HTML digunakan untuk membina laman sesawang. HTML terdiri daripada beberapa kod arahan yang pendek dan mudah ditaipkan dalam komputer dan disimpankan sebagai fail HTML. Fail ini boleh dibaca oleh web browser. Kod arahan HTML boleh ditaip tanpa menggunakan perisian pengetucaraan yang khusus. Kod arahan HTML ditulis menggunakan aplikasi Notepad dan disimpan sebagai sambungan .html atau .htm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aymah Farakana Abdul Rahman akan mempersembahkan tugas saya yang cikgu belajar 3.1 Persekitaran kod arahan pengatur caraan Python. Definisi kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarah komputer melakukan suatu tugasan. Satu set kod arahan yang digunakan segmen yang disebut segmen kod digunakan untuk membina satu aturcara bagi menyelesaikan masalah. Bahasa komputer terdiri daripada bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pengaturcara bagi menulis kod arahan. Dalam bab ini, kita akan diperkenalkan dengan bahasa pengaturcaraan Python yang mempunyai banyak persamaan dengan Scratch. Kod-kod yang mudah difahami. Jenis data integer. Definisi nombor bulat tanpa titik perpuluhan termasuk nombor positif dan negatif. Sintaks integer int. Penggunaan menyelesaikan masalah matematik dan boleh digunakan bersama operator matematik. Pembilang bagi struktur. Rentetan string. Definisi satu jujukan susunan aksara. Sintaks str ataupun string. Penggunaan aksara dalam string boleh dimanipulasi antara fungsi yang digunakan untuk memanipulasi string ialah tanda siku, nombor indeks, len, join, simbol tambah, simbol koma dan simbol bentuk bintang. Double definisi nombor yang mempunyai titik perpuluhan termasuk nombor positif dan negatif. Sintaks double float. Penggunaan menyelesaikan masalah matematik dan boleh digunakan bersama operator. Aksara char. Definisi terdiri daripada abjad, digit, simbol dan termasuk ruang kosong space. Sintaks char. Penggunaan digunakan dalam mengumpulkan suatu aksara. Yang kedua, memanipulasi aksara. Boolean. Definisi terdiri daripada dua nilai iaitu true dan false. Penggunaan digunakan sebagai ungkapan boolean sesuai dijadikan pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan atau struktur kawalan ulangan. Sekian, terima kasih. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan yang disebut segmen kod digunakan untuk membina satu aturcara bagi menyelesaikan masalah. Seperti yang kita tahu, setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan aturcara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer. Terdapat 3 jenis penterjemah, iaitu penghimpun, assembly, pengkompil, compiler dan pentafsir, interpreter. Untuk kali ini, saya akan menghuraikan lagi penterjemah jenis penghimpun. Penghimpun adalah arahan untuk penghimpun ditulis menggunakan kod arahan berbentuk simbolik atau singkatan yang bermakna atau mnemonik. Penghimpun menukar aturcara kepada bahasa mesin. Antara contohnya ialah Macro, Active Assembler dan contoh bahasa penghimpun yang lain ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM.
Basic Assembly Language (BAL) adalah istilah yang biasa digunakan untuk bahasa pengaturcaraan tahap rendah yang digunakan pada IBM sistem per-360 dan pengganti utama. Pada asalnya, Basic Assembly Language hanya digunakan untuk dialek yang sangat terhad yang dirancang untuk dikendalikan oleh sokongan pengaturcaraan asas IBM BPS per-360 pada sistem dengan memori utama hanya 8 KB dan hanya pembaca kad, pukulan kad dan pencetak untuk input atau output. Dengan demikian kata basic. Walau bagaimanapun, nama penuh dan inisialisasi BL segera melekatkan diri mereka dalam penggunaan yang popular untuk semua dialek bahasa perhimpunan di sistem per-360 dan keturunannya. BAL untuk BPS per-360 diperkenalkan dengan sistem per-360 pada tahun 1964. Pengkompil merupakan salah satu daripada 3 jenis penterjemahan iaitu penghimpun, assembly, pentafsir, interpreter dan pengkompil, compiler. Contoh bahasa pengaturcaraan pengkompil ialah C, C++, Java dan Pascal. Bahasa pengaturcaraan C ialah bahasa pengaturcaraan arah sederhana yang dibangunkan pada awal tahun 1970-an oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Manakala bahasa pengaturcaraan C++ ialah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek asal daripada bahasa pengaturcaraan C. Bahasa pengaturcaraan Java ialah bahasa pengaturcaraan yang dibangunkan oleh James Gosling pada awal 1990-an. Akhir sekali, bahasa pengaturcaraan Pascal ialah bahasa pengaturcaraan komputer imperatif yang dibangunkan oleh Nicholas Wirth pada tahun 1970. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan aturcara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin supaya dapat difahami oleh komputer. Terdapat 3 jenis penterjemah. Antaranya ialah pentafsir. Pentafsir akan menterjemah teks yang ditulis dalam sebuah pengaturcaraan. Kebiasaannya, bahasa pengaturcaraan aras tinggi akan diterjemahkan kepada bahasa komputer lain dan terus melakukan suruhan tersebut iaitu dipanggil pelakuan terus. Dalam erti kata lain, ia diterjemahkan atau dijalankan baris demi baris. Bahasa pengaturcaraan yang boleh ditafsir atau dilengkapi dengan aturcara pentafsir dikenali sebagai bahasa tafsiran. Selepas arahan yang pertama dilaksanakan, arahan-arahan di baris kedua pula akan diterjemahkan kepada kod mesin dan kemudian akan melaksanakannya hingga tamat. Jika terdapat ralat sintaks semasa pentafsiran, pelaksanaan aturcara akan terhenti dan mesej ralat akan diberikan di skrin. Antara contoh-contoh bahasa pengaturcaraan yang biasa digunakan ialah Python, PHP, Perl dan Ruby. Assalamualaikum, saya Dia Arifah dari kelas 2C. Saya akan menerangkan sistem logik. Okay. Boolean berasal daripada nama George Boole yang merupakan seorang ahli matematik British. Beliau telah membangunkan satu sistem logik untuk memudahkan satu penyataan yang kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Jenis data boolean mempunyai hanya 2 nilai iaitu benar dan palsu. Dua nilai ini juga digelar sebagai nilai logik. Nilai logik seringkali disebut nilai logik boolean seringkali disebut 0 dan 1 di mana 0 mewakili palsu dan 1 mewakili benar. Nilai logik benar atau palsu amat penting dan digunakan sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan.
Pernyataan bersyarat ini disebut ungkapan boolean. Ungkapan boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdiri daripada operator-operator perbandingan. Dalam bahasa pengatur caraan Python, palsu akan dipaparkan sebagai false dan benar akan dipaparkan sebagai true. Terima kasih, cikgu. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan disebut segmen kod. Terdapat beberapa jenis data dalam kod segmen, antaranya ialah integer, boolean, double, char dan string. Di sini saya akan menerangkan tentang integer. Integer merupakan nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Integer juga dikenali sebagai nombor bulat. Ia boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar dan nombor positif. Integer selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan operasi-operasi matematik tertentu. Antara operator integer ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. int titik bertindih merupakan sinteks umum yang digunakan dalam pengisytiharan nombor integer. int titik bertindih juga digunakan khusus untuk membuat penetapan sesuatu nilai pemboleh ubah. Sekian, terima kasih. Double merupakan sejenis data yang mewakili nombor. Perbezaan antara double dan integer ialah nombor yang diwakili oleh double ialah nombor yang mengandungi bahagian pecahan, iaitu nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Double boleh terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. Ini membolehkan kod arahan membuat pengiraan yang lebih jitu semasa membuat pengiraan wang ataupun menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Bahasa-bahasa pengatur caraan C, C++ dan C#, mengiktiraf double sebagai jenis data. Bahasa pengatur caraan Python tidak menyokong jenis data double tetapi menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor-nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Perbezaan jenis data double dan float ialah penggunaan memori bagi pemboleh ubah yang diisytiharkan sebagai double ataupun float. Apabila sesuatu pemboleh ubah diisytiharkan sebagai double, memori sebanyak 64 bit akan diperuntukkan. Manakala apabila sesuatu pemboleh ubah diisytiharkan sebagai float, memori sebanyak 32 bit akan diperuntukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Amin daripada Dua Ihsan. Tajuk yang saya ingin membentangkan ialah float. Yang pertama, fungsi float. Float ialah kod arahan yang menggunakan bahasa pengatur caraan Python untuk melakukan pengeraan mudah dengan jenis data float. Jenis data double atau float. Sejenis data yang mewakili nombor yang mengandungi bahagian pecahan dan mempunyai nilai perpuluhan. Ia juga terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. C, C++ dan C# mengiktiraf double sebagai jenis data. Python menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor titik perpuluhan kerana ia tidak menyokong jenis data double. Jenis data double dan float berbeza dari segi penggunaan memori. Double menggunakan memori 64 bit manakala float 32 bit. Sinteks umum float digunakan untuk membuat pengisytiharan bagi nilai float. Jika anda perhatikan, hasil tambah bagi nombor 1 dan nombor 2 juga akan memberikan nilai float. Dalam Python, fungsi round digunakan untuk membundarkan nilai float kepada bilangan tempat perpuluhan yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haziq bin Fazli Syam dari kelas 2 Ihsan. Tajuk yang diberi cikgu ialah tajuk string. String ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. Terdiri daripada satu urutan aksara yang berjujukan yang membentuk satu rentetan atau string. Contohnya, nama saya.
N plus A plus M plus A double plus S plus A plus Y plus A. Nama saya. Sinteks umum str atau string digunakan untuk pengisytiharan jenis data string kepada suatu pemboleh ubah. Tanda petikan tunggal atau tanda petikan berganda perlu diletakkan pada nilai string untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaz bin Salahuddin dari kelas 2 Ihsan akan membentangkan bab 3.1.1 yang bertajuk jenis data dalam segmen kod. Jenis data yang ditugaskan kepada saya ialah boolean. Definisi boolean. Boolean mempunyai dua nilai iaitu true dan false. Boolean juga digelar sebagai nilai logik. Nilai logik boolean disebut sebagai kosong dan satu, di mana kosong mewakili false dan satu mewakili true. Seterusnya, fungsi boolean. Boolean digunakan sebagai ungkapan boolean. Apakah ungkapan boolean? Ungkapan boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdiri daripada operator-operator perbandingan seperti simbol-simbol berikut. Boolean juga digunakan sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Akhir sekali, mari kita lihat contoh-contoh boolean. Teks true dan false berwarna biru akan diperoleh apabila ungkapan boolean ditaip masuk ke IDLE Python 3.5.2. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pemboleh ubah. Maksud pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Pemboleh ubah digunakan untuk mewakili data yang perlu digunakan berulang kali oleh atur cara. Pemboleh ubah yang diisytiharkan perlu diberi satu label iaitu pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Semasa pemboleh ubah diisytiharkan, ruang ingatan dalam komputer disediakan berdasarkan jenis data yang diberi kepada pemboleh ubah. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah. Syarat-syarat menamakan pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z atau A hingga Z dan digit 0 hingga 9. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Ziki bin Abdullah dari kelas 2 Ihsan ingin membentangkan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Pemboleh ubah ialah seorang ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara. Dalam konteks pengaturcaraan komputer, pemboleh ubah digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali oleh aturcara yang dibangunkan. Pengaturcara dapat memanipulasi data yang disimpan dalam pemboleh ubah mengikut kearahan yang dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tajuk nombor untuk dibentangkan. Nombor adalah nilai berangka yang terdiri daripada nombor bulat dan juga nombor kumpulan. Nombor ini juga mengandungi angka yang khusus digunakan untuk membuat operasi matematik atau logik. Contohnya seperti markah peperiksaan penggal 1 kelas 6A. Itu saja. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pemalar. Maksud pemalar adalah menyimpan suatu nilai dalam ingatan komputer. Nilai tidak akan berubah semasa pelaksanaan atur cara. Pemalar biasa digunakan dalam pengaturcaraan melibatkan matematik. Nilainya tidak akan berubah sepanjang pelaksanaan atur cara. Nilainya adalah tetap dan tidak akan berubah. Pengatur cara tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Pemalar juga merupakan lokasi ingatan yang menyimpan data. Apabila projek Visual Basic dilaksanakan,
nilai data ini tidak berubah. Contohnya dalam program yang mengira luas satu bulatan, P nilainya 3.142 merupakan nilai tetap iaitu pemalar. Terdapat juga dua jenis pemalar iaitu pemalar bernama, pemalar yang anda definisi sendiri, contohnya P tamat. Dan yang kedua, pemalar predefined, pemalar yang telah sedia ada dalam Visual Basic, disimpan dalam library Visual Basic. Pemalar predefined menggunakan dua huruf awal untuk menunjukkan punca sumber seperti VB untuk Visual Basic, DB untuk Data Access Object dan XL untuk Excel. Sekian, terima kasih. Interaksi manusia-komputer (IMK) ialah komunikasi dua arah antara manusia dan sistem komputer. IMK melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas. Faktor komputer adalah seperti teknik grafik komputer, sistem pengoperasian, bahasa pengaturcaraan dan persekitaran pembangunan. Faktor manusia pula melibatkan teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial dan perasaan manusia seperti kepuasan penggunaan komputer. Perantaraan merujuk kepada medium seperti antarmuka, suatu aturcara, warna, cara data dimasukkan dan reka bentuk grafik yang mesra pengguna supaya komunikasi antara manusia dengan komputer dapat berlaku dengan betul dan tepat. Fungsi input. Fungsi input digunakan untuk mendapatkan data input daripada pengguna. Proses ini dapat dilakukan melalui segmen kod yang dibina. Apabila fungsi input diaktifkan, aturcara akan meminta pengguna untuk memasukkan data mengikut kesesuaian aturcara yang dibina. Dalam proses menginput data, papan kekunci memainkan peranan penting bagi memastikan data yang dimasukkan adalah seperti yang terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Sinteks bagi fungsi input juga berbeza mengikut bahasa pengaturcaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amisha Sofia binti Tarmizi from Toesain. Okay, 3.1 persekitaran kod arahan. Okay, output. Untuk contoh dia lah, okay, for example dia nilai double first, nilai double pertama dia 3.5 dan nilai double kedua dia 4.9. Okay, so hasil tambah for the two of that numbers lah, bila kita tambah dua-dua numbers tu, kita akan dapat 8.4 kan, kita dapat. So, output dia, bila kita tambah dua tu, dia akan jadi 8.4, macam tu. Okay, so okay, kita boleh cuba kod arahan ni dengan menggunakan program pengaturcaraan C secara dalam online lah, secara online melalui laman web yang berikut yang tertera yang dalam PDF tu lah. Okay, so next. Okay, example 3.3 dalam buku teks lah saya ambil ni. Okay, okay, kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Python untuk melakukan pengiraan mudah dengan jenis data float. Okay, sintaks umum float digunakan untuk membuat pengisytiharan bagi nilai float. Jika diperhatikan, hasil tambah bagi nombor 1 dan nombor 2 juga akan memberikan nilai float. Dalam pengaturcaraan Python, fungsi round kita guna untuk bundarkan nilai float kepada bilangan perpuluhan yang dikehendaki. Okay, next. Fungsi output. Okay, fungsi output. First kita okay, dia merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Okay, second, merupakan hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod ataupun data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input. Okay, third, peranti output yang biasa digunakan ialah monitor. Okay, last, maklumat yang dipaparkan adalah biasanya dalam bentuk message. Okay, untuk reference saya, untuk rujukan saya guna buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2 dan juga from Google lah. Okay, itu the end. Thank you. Operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dengan nilai di sebelah kanan operator.
Hasil kepada hubungan perbandingan ialah nilai logik iaitu benar atau palsu. Operator perbandingan digunakan dalam ungkapan boolean untuk pernyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator perbandingan juga dikenali sebagai pengendali perhubungan. Terdapat 6 jenis operator perbandingan. Yang pertama, dua sama dengan, iaitu jika nilai dua operand adalah sama, maka keadaan menjadi benar. Contohnya, A 2 sama dengan B adalah tidak benar, A 2 sama dengan 5 adalah benar. Yang kedua, tanda seru sama dengan, iaitu jika nilai bagi dua operand tidak sama, maka keadaan menjadi benar. Contohnya, A tanda seru sama dengan B adalah benar, manakala A tanda seru sama dengan 5 adalah tidak benar. Yang ketiga, lebih besar daripada, iaitu jika nilai operand kiri adalah lebih besar daripada nilai operand kanan, maka keadaan menjadi benar. Contohnya, 5 lebih besar daripada 10 adalah tidak benar, manakala 10 lebih besar daripada 5 adalah benar. Yang keempat, lebih kurang daripada, iaitu jika nilai operand kiri adalah kurang daripada nilai operand kanan, maka keadaan menjadi benar. Contohnya, 5 kurang daripada 10 adalah benar, manakala 10 kurang daripada 5 adalah tidak benar. Yang kelima, lebih besar daripada atau sama dengan, iaitu jika nilai operand kiri adalah lebih besar daripada atau sama dengan nilai operand kanan, maka keadaan menjadi benar. Contohnya, 5 lebih besar daripada atau sama dengan 10 adalah tidak benar. B lebih besar daripada atau sama dengan 10 lebih besar daripada atau sama dengan 5 adalah benar. Yang keenam, lebih kecil daripada atau sama dengan, iaitu jika nilai operand kiri adalah kurang daripada atau sama dengan nilai operand kanan, maka keadaan menjadi benar. Hasil bagi setiap ungkapan yang menggunakan operator perbandingan bersamaan dengan nilai logik. Oleh yang demikian, operator perbandingan adalah penting dan sesuai digunakan dalam ungkapan boolean sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Nurul Iman Nabila binti Muhammad Zubir, kelas 2 Ihsan. Saya punya tajuk ialah operator tambahan. Operator tambahan ni ada 4. Satu, modulus yang macam persen-persen tu. Yang tu penerangan dia daripada operand kiri dibahagi dengan operand kanan. Baki pembahagian dipaparkan. Contoh 7 /2 sama dengan 1. Yang kedua, eksponen. Eksponen ni yang titik-titik macam bintang tu. Dia punya definition dia, operand kiri dikuasakan mengikut nilai operand kanan. Kira macam kuasa 2 lah. Kalau ada 2 bentuk, kira kuasa 2. Kalau ada 3 yang jenis bintang-bintang tu, kuasa 3. Contoh, 3 eksponen 2 sama dengan 3 kuasa 2, iaitu 9. Yang ketiga, floor division, yang pangkal-pangkal silang tu. Operand kiri dibahagi dengan operand kanan. Hasil pembahagian tanpa nilai baki dipaparkan. Contoh dia macam yang tak boleh dibaki. 5 floor division 2 sama dengan 2. Itu saja. Terima kasih cikgu. Ralat ni kesalahan atau kesilapan dalam proses pembangunan atur cara. Ralat ni ada 3. Ralat sintaks, ralat masalah harian and ralat logik. Kesan bila berlaku ralat ni ialah kita tak dapat output yang kita ingini. Atur cara berhenti secara tiba-tiba dan struktur kawalan ulangan berulang tanpa henti. Cara nak kesan ralat ni kita kena buat semakan meja atau langkah demi langkah. Untuk ralat logik dan ralat masalah harian boleh guna 2 teknik. Untuk 2 jenis ralat ni dia akan menghasilkan output yang tidak diingini sebab sesiapan
semasa pembinaan algoritma dan kecuaian dalam pembinaan algoritma dan penulisan atur cara. Dia tak ada paparan mesej ralat. Untuk ralat sintaks atur cara terhenti secara tiba-tiba. Time test run. Dia berlaku sebab perkakasan seperti memori tidak mencukupi, jangkitan virus yang mengubah setting komputer, kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan. Yang ni ada paparan mesej ralat. Ralat masa larian. Ralat masa larian merujuk kepada kesilapan yang akan menyebabkan atur cara komputer terhenti secara tiba-tiba tanpa diduga semasa jalanan ujian test run berlaku. Seterusnya, ralat masa larian juga disebabkan oleh perkakasan komputer seperti memori yang tidak mencukupi. Selain itu, virus komputer dan perisian hasad juga boleh menyebabkan ralat masa larian. Virus dan perisian hasad akan mengubah settings yang terdapat pada komputer. Di samping itu, kejadian ralat masa larian akan menyebabkan segmen kod terhenti secara tiba-tiba tanpa diduga. Mesej ralat akan dipaparkan apabila ralat masa larian ditemui. Contoh-contoh kesilapan umum yang menyebabkan kejadian ralat masa larian ialah: yang pertama, pembahagian dengan sifar. Yang kedua, melaksanakan operasi untuk dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Yang ketiga, menggunakan pemboleh ubah, fungsi, model atau objek yang belum ditakrifkan. Yang keempat, mengakses nilai pustaka atau objek yang tidak wujud. Yang kelima, mengakses fail yang tidak wujud. Ralat logik ialah kesilapan yang menyebabkan atur cara memberi output yang tidak dijangka, dan ini sering berlaku semasa pembangunan algoritma. Kecuaian ialah faktor utama ralat logik. Ralat logik tidak akan mengganggu pelaksanaan segmen kod yang dibangunkan, maka tiada paparan mesej ralat. Lazimnya, ralat logik disebabkan oleh kecuaian pengatur cara. Pernyataan-pernyataan berikut ialah contoh kesilapan umum yang membawa kepada ralat logik. Pertama, pemanggilan pemboleh ubah yang salah. Kedua, penggunaan nombor bulat atau nombor perpuluhan yang tidak betul atau bukan di tempat yang sepatutnya. Ketiga, penggunaan operator pengendali yang salah. Keempat, kesilapan dalam ungkapan boolean. Dan akhir sekali, penggunaan ruang jarak yang salah.